Okey kelas, kita mulakan pengajaran kita hari ini. Tajuk keselamatan pemberdagangan manusia. Semua boleh buka buku teks muka surat 206 sebagai sumber rujukan kamu semua. Pertama sekali macam biasa cikgu akan tunjukkan video kepada kamu semua. Kamu semua kena lihat video tu teliti dengan elok sebab sehabisnya video tu cikgu akan tanya kamu. Cikgu akan pilih secara rawak untuk kamu kongsi jawapan dengan kelas. Boleh? Boleh kelas? Boleh. Boleh. Okey. Tengok dulu video ya.
Okay, kelas. Berdasarkan video yang awak tengok tadi, awak semua tengok, apa topik yang akan kita masuk pada hari ini? Perdagangan manusia. Pemberdagangan manusia. Bagus. Betul, Maya? Pemberdagangan manusia. Topik keselamatan pemberdagangan manusia. Okey, kita buka slide. Okey. Siapa tahu apa tu maksud pemberdagangan manusia? Ada siapa nak kongsi? Apa yang dimaksudkan dengan pemberdagangan manusia? Pergerakan atau migrasi haram. Putus-putuslah. Sekali lagi, Maya. Maya ke tadi? Siapa tadi? Bukan saya. Bukan. Siapa jumpa tadi? Syazana? Amalia? Penyeludupan manusia. Betul lah tadi siapa cakap tadi? Syazana, cikgu rasa. Pemberangan manusia secara haram dan tanpa dokumentasi yang sah. Okey. Kita masuk kepada pengenalan. Okay, konsep keselamatan merupakan isu hak asasi manusia yang diberi perhatian oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Keselamatan insan ialah satu hak asasi manusia dan hak sejagat tanpa mengira kedudukan dan etnik dalam kehidupan. Salah satu kegiatan yang mencabar hak asasi keselamatan dan kemanusiaan ialah jenayah pemberdagangan manusia yang semakin berbahaya. Pemberdagangan manusia merupakan jenayah serius yang melanggar hak asasi manusia melibatkan hampir semua negara di dunia. Menurut Akta 670, Akta Anti Pemberdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, pemerdagangan manusia merujuk kepada perdagangan dan perniagaan yang melibatkan migrasi manusia secara haram. Antaranya, eksploitasi manusia yang miskin dari negara dunia ketiga atau eksploitasi tenaga kerja. Isu hak asasi manusia ini memerlukan kemahiran kecekapan psikososial untuk menjaga keselamatan diri agar terselamat daripada menjadi mangsa perdagangan manusia. Okey. Cikgu nak tanya kamu semua, dekat Malaysia, dekat negara kita, ada tak kes pemberdagangan manusia? Ada. Ada. Betul? Ada, Syazana? Kamu semua pernah dengar tak? Parti. Ayat parti. Perkataan parti. Parti itu ringkasan daripada ayat penuh dia. Pendatang asing tanpa izin, betul. Okey. Dekat Malaysia punya teruk je masalah pemberdagangan manusia, masalah parti. Setakat 2020, data mengatakan bahawa hampir sejuta pendatang asing tanpa izin dah dikenal pasti di negara kita. Banyak tu, angka sejuta tu. Okey, pemerdagangan manusia. Pemerdagangan manusia juga dikenali sebagai perhambaan zaman moden, iaitu perdagangan yang melibatkan pergerakan atau migrasi manusia secara haram seperti aktiviti buruh paksa, perhambaan, pelacuran dan kedai dadah. Cara pemerdagangan manusia melibatkan pengambilan, merekrut, membawa, memindah, menggunakan unsur paksaan dan kawalan kuasa, melakukan penculikan secara kekerasan, penipuan, mangsa dianiaya, dieksploitasi serta penjenayah menggunakan kedudukan bagi tujuan mendapatkan keuntungan. Okay, kita tengok. Buruh paksa. Tengok gambar kanak-kanak ni. Ini semua kanak-kanak ni. Dia jadi aktiviti buruh paksa.
Contohnya macam dekat negara Nigeria, kanak-kanak tempatan dia dikerah untuk bekerja di kilang koko, di kilang pembuatan coklat. Kerana masalah ekonomi diorang, ekonomi mereka teruk, kurang pendidikan. Jadi mereka terlibat dengan aktiviti seperti ini. Okay, kita tengok gambar kedua. Ini pendatang asing tanpa izin. Okay, gambar ketiga tengok adik kecil ni, adik perempuan kecil ni. Dah dikerah untuk berbuat kerja buruh dan kerja kasar. Okay, kita tengok kategori pemerdagangan manusia. Kita ada 6 kategori. Okay, kita pergi satu persatu. Ya. Okay, kita pergi satu persatu. Yang pertama, eksploitasi seks. Mangsa diperdaya dengan janji-janji palsu sebelum dijadikan pelacur. Tengok gambar. Sekejap ya. Okey. Tengok, mangsa diperdaya dengan janji-janji palsu sebelum dijadikan pelacur. Okey. Kamu semua pernah tak tengok cerita Ombak Rindu? Ke Ombak Rindu tu zaman cikgu? Pernah. Pernah? Okey. Siapa nama heroin? Izzah. Izzah kan? Betul. Itu dia dapat tawaran kerja di bandar. Tapi bila dia dah sampai bandar, dia ditipu dan dibawa ke pusat pelacuran. Ini mangsa diperdaya dengan janji-janji palsu sebelum dijadikan pelacur. Okay, yang kedua, buruh paksa. Dibawa masuk secara haram untuk menjadi buruh paksa. Yang ketiga, pengabdian domestik secara paksa. Disudut masuk untuk dijadikan pekerja kilang dan sebagainya. Okay, kalau kita tengok sekarang pun dekat Malaysia ni, berapa ramai pekerja kilang di negara kita bukan penduduk tempatan. Okay. Kita pergi yang keempat, pemindahan organ. Mangsa diculik dan dibunuh untuk diambil organ dan diniagakan di pasaran gelap. Jual organ kanak-kanak. Kegiatan semakin berleluasa di Bangladesh, culik dan bunuh kanak-kanak turut didalangi pakar bedah. Tengok, punya terkutuk ni perbuatan ni sampai pakar bedah pun terlibat sama untuk menjalani aktiviti yang tak bermoral ni. Okey, dulu pernah berlaku kes penculikan di Malaysia. Kalau kamu semua pernah dengar, nama mangsa culik tu, nama mangsa culikan tu Nurin Shazlin. Dia diculik dan akhirnya dibunuh. Ini dia termasuk dalam pemerdagangan manusia. Yang kelima, pemerdagangan bayi. Bayi diseludup dan dijual di pasaran gelap dengan harga tinggi mengikut permintaan. Bayangkan, bayi pun mereka dagangkan. Sindiket jual bayi, RM20,000. Kes perdagangan bayi berleluasa kerana harga melambung. Tengok, harga nilai makin tinggi. Macam mana benda ni boleh terjadi? Seorang bayi, mereka jual RM20,000. Mereka yang tidak bertanggungjawab. Okay, yang keenam, kedai dadah. Kedai dadah ni kita selalu dengar sebab dia selalu berlaku. Diperdaya dengan tawaran mewah dan upah yang tinggi untuk keluar negara tanpa menyedari bahawa mereka menyelundup dadah. Wanita Malaysia bekas kedai dadah rayu dibawa pulang. Okay, ni cikgu nak nasihatkan kamu semua. Nanti bila lepas COVID, lepas pandemik ni bereda, okay, siapa yang selalu naik kapal terbang? Siapa yang selalu keluar luar negara? Ada tak? Kalau bercuti ke bercuti luar negara? Okay, cikgu ingatkan kamu, bila kamu dekat lapangan terbang, jangan sesekali pegang barang orang yang tidak dikenali. Kalau orang tersebut datang ke awak, cakap, "Akak, bang, boleh tak pegang beg saya kejap? Saya nak pergi toilet." Jangan pegang.
kemungkinan dalam beg itu mempunyai dadah. Kita tak nak terlibat dengan kes-kes begitu sebab hukuman dia amatlah berat. Okay, kita tengok ni, situasi berisiko menjadi mangsa pemerdagangan manusia. Pemerdagangan manusia disebabkan oleh masalah ekonomi, kemiskinan keluarga, desakan hidup, ketidakstabilan politik, ancaman sosial dan bencana alam. Selain itu, peluang pekerjaan, mobiliti sosial, keselamatan, lokasi strategik serta kesamaan budaya dan bahasa turut menjadi penyebab migrasi dan pemerdagangan manusia. Kesamaan budaya dan bahasa. Okey. Negeri jiran kita yang mana bahasa dia seakan-akan sama dengan kita. Indonesia. Indonesia, betul. Jadi, itulah antara sebab kenapa ramai rakyat Indonesia datang ke Malaysia untuk bekerja. Okey, kelas buku latihan PJPK ada kat kamu semua? Ada. Ada. Okey. Cikgu nak kamu buat peta iting, ikut kreativiti kamu untuk buat peta alih atau peta buih ke, peta pokok, janji. Dia punya key point dia, situasi berisiko menjadi mangsa pemerdagangan manusia. Lepas tu awak buat peta. Tengok contoh, masalah ekonomi. Faham? Yang kedua, kemiskinan. Tapi cikgu nak dalam bentuk peta iting. Boleh? Boleh. Boleh, okey. Cikgu bagi masa 3 minit. 3 minit cukup sampai 8.25. Sikit je ni. Okey. Buat dulu ya. Cikgu bagi masa 3 minit. Kalau tak siap, tak apa. Screenshot dulu. Nanti lepas kelas buat balik. Awak siapkan. Lepas tu hantar kat cikgu. Okey, buat dulu ya. Okey, dah kelas, dah siap belum? Ke belum siap? Dah selesai belum kelas peta itingnya? Okay. Dah.
Dah, okey. Yang mana belum, awak screenshot dulu. Lepas kelas awak siapkan, hantar dekat WhatsApp cikgu ya, habis kelas. Okey, kita sambung. Okey, kita masuk kepada punca menjadi mangsa perdagangan manusia. Okey, kita tengok punca menjadi mangsa perdagangan manusia. Okey. Boleh tak cikgu nak, cikgu dah lama tak dengar suara kamu semua. Cikgu nak Danish. Danish, ada Danish? Lama cikgu tak dengar suara Danish. Danish. Oh, Danish. Danish tak ada. Okay. Danish. Okay. Lam? Lam ada Lam? Lam? Okay. Lam boleh buka voice? Tapi mic tak boleh guna. Okay. Okay, tak apa. Sebab guna handphone. Okay, tak apa. It's okay. Kalau macam tu cikgu nak Syazana. Syazana, boleh tolong cikgu baca punca menjadi mangsa perdagangan manusia? Syazana. Saya. Okey. Baca punca menjadi mangsa perdagangan manusia. Ni, tawaran kerja, kurang pengawasan dengan kurang pengetahuan. Tawaran kerja di luar negara. Terpengaruh dengan tawaran gaji lumayan. Kurang pengawasan ibu bapa. Ibu bapa telah sibuk dengan kerja sehingga gagal memantau aktiviti anak-anak. Kurang pengetahuan tentang perdagangan manusia. Tidak peka dengan isu kaitan perdagangan manusia. Okey, terima kasih Syazana. Okey, kita tengok. Tawaran kerja di luar negara terpengaruh dengan tawaran gaji lumayan. Untuk rakyat Malaysia, rakyat kita selalu bekerja di luar negara, di negara berdekatan. Contoh, di Singapura, sebab berdekatan dengan Johor, di Australia. Okey, di Australia ni cikgu nak cerita, ramai penduduk Malaysia pergi ke Australia untuk bekerja di ladang apple atau ladang buah-buah yang lain. Ada yang agensi betul, ada yang agensi yang tipu. Bila agensi yang tipu ni, ada pernah terjadi kes bila seorang tu pergi ke Australia, dia dah buat bayaran semua dekat agensi yang ada di Australia, kononnya bila dia dah sampai ke Australia, bayangkan tiada siapa yang jemput. Tak ada siapa yang jemput di airport. Di negara orang yang dia tidak pernah pergi. Yang kita tak pernah tahu pun dia pernah pergi ke belum. Jadi, itu pentingnya kita tengok betul tawaran kerja tu. Betul ke tak? Tu sah ke tidak? Kita kena pastikan dulu. Okay, kurang pengawasan ibu bapa. Ibu bapa terlalu sibuk dengan kerjaya sehingga gagal memantau aktiviti anak-anak. Ini macam kita lah, kita kan era globalisasi ni, ibu bapa kebanyakannya bekerja. Jadi bila ibu bapa kurang pengawasan terhadap ibu bapa, anak-anak bebas untuk melakukan aktiviti tanpa pengetahuan ibu bapa. Dan aktiviti itu ada yang baik dan ada yang buruk. Kurang pengetahuan tentang perdagangan manusia. Tidak peka dengan isu berkaitan perdagangan manusia. Itu pentingnya pendidikan kesihatan untuk kita terangkan perdagangan manusia kepada masyarakat. Dan terutama sekali kepada pelajar lah, kepada kamu semua. Okey, kita tengok. Punca menjadi mangsa perdagangan manusia lagi 3. Okey, cikgu nak suara Maya. Maya boleh baca? Boleh cikgu.
Okey, penipuan atau scam, konflik dalam negara dan perkahwinan kontrak. Penipuan atau scam diperdaya oleh orang yang menyamar sebagai ejen atau agensi tertentu. Konflik dalam negara, konflik peperangan atau konflik keagamaan dan perkauman. Perkahwinan kontrak. Perkahwinan yang ditipu tujuan asalnya hanya untuk dijadikan pelacur. Okey, terima kasih Maya. Okey, kita tengok penipuan atau scam. Diperdaya oleh orang yang menyamar sebagai ejen atau agensi tertentu. Yang macam cikgu cakap tadi, penipuan. Lagi satu, bila ada yang kena tipu macam bila dia tiada dokumentasi yang sah tapi ada agensi yang bawa mereka masuk ke dalam negara, suatu negara yang lain, kebanyakan mereka akan dipegang pasport oleh majikan. Contoh, cikgu ada seorang pekerja Indonesia. Cikgu, ni contoh je tau, cikgu tak ada pun pekerja Indonesia. Cikgu bawa masuk Malaysia menggunakan jalan haram, cara yang haram, cara yang tidak sah. Jadi cikgu pegang pasport orang tersebut, mangsa tersebut. Kalau cikgu dah pegang pasport, apa yang mangsa tu boleh lakukan? Tak ada, dia tak ada pengesahan, dia tak ada dokumen pengesahan. Sekarang pasport pun dia kena pegang. Jadi itu masalah yang selalu berlaku dalam penipuan atau scam. Okey, konflik dalam negara, konflik peperangan atau konflik keagamaan dan perkauman. Okey, cikgu nak tanya kamu semua kalau kamu boleh kongsi jawapan. Negara jiran kita mana yang ada konflik? Yang akan terpalit sekali dengan Malaysia. Bila negara ni ya, Maya? Indonesia betul juga. Tapi ada lagi negara Burma. Pernah dengar tak etnik Rohingya? Pernah. Okey, etnik Rohingya dia ada konflik keagamaan dekat negara. Jadi kebanyakan penduduk etnik Rohingya ni dia mau keluar dari negara tersebut. Jadi individu-individu yang tak bertanggungjawab akan offer dia orang, akan tawarkan dia orang untuk pergi ke negara lain tapi secara haram. Tengok gambar. Kat gambar ni kita tengok satu boat ni, satu kapal ni, tengok berapa orang ramai duduk. Ini kalau karam ni semua boleh meninggal. Okey, perkahwinan kontrak. Perkahwinan yang ditipu tujuan asalnya hanya untuk dijadikan pelacur. Tengok bahayanya perkahwinan ni. Sebelum kita kenal seorang tu, kita kenal dulu, kita kenal ahli keluarga, kenal mak ayah untuk mengelakkan perkara-perkara sebegini berlaku. Okey, kita tengok info tambahan. Sejak tahun 1948, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat, Universal Declaration of Human Rights, telah menghasilkan dokumen perundangan yang pertama dan bersama-sama International Covenant on Civil and Political Rights serta The International Covenant of Economics, Social and Cultural Rights merupakan kumpulan undang-undang antarabangsa yang beri kuasa kepada organisasi antarabangsa bagi melindungi hak asasi manusia termasuk keselamatan dan kebebasan melakukan aktiviti di muka bumi. Tahukah anda, laporan Keselamatan Malaysia melaporkan bahawa mangsa perdagangan manusia terdiri daripada warga negara Malaysia dan sebahagian besar terdiri daripada warga asing iaitu daripada 20 jenis kewarganegaraan rantau Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Pasifik. Kebanyakan mangsa perdagangan manusia terdiri daripada warga negara Indonesia, Thailand, China, Filipina, Myanmar, Nepal, India, Bangladesh, Vietnam dan Cambodia. Okey, kita tengok cara mengelakkan diri daripada menjadi mangsa perdagangan manusia. Okey, kita tengok dia ada 6 cara untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa perdagangan manusia.
Okey, Cikgu nak Lam boleh tuliskan salah satu cara mengelakkan diri daripada menjadi mangsa perdagangan manusia. Kamu semua boleh rujuk buku teks, muka surat. (211). Lam ada tak? Okey, kita tengok cikgu cakap cara mengelakkan diri daripada menjadi mangsa perdagangan manusia. Maaf. Okey, ada 6. Yang pertama, peranan ibu bapa. Ibu bapa mestilah memainkan peranan untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa perdagangan manusia. Yang kedua, sentiasa berwaspada dengan tawaran gaji. Yang ketiga, menapis kebenaran iklan pekerjaan di internet. Yang keempat, peka dengan maklumat. Dan yang terakhir, kempen kesedaran. Okay, kita tengok satu-satu. Kita go through satu-satu. Okay, yang pertama, peranan ibu bapa. Ibu bapa perlu mengawal aktiviti anak-anak agar tidak terpedaya dengan orang yang tidak dikenali atau baru dikenali. Ibu bapa mesti menjelaskan bahaya perdagangan manusia supaya kesedaran bahaya ini dapat diketahui oleh anak-anak. Ibu bapa membuat aduan kepada pihak berkuasa jika berlaku aktiviti mencurigakan di kawasan tempat tinggal. Bagi individu yang bekerja di luar negara, perlulah sentiasa berkongsi perkembangan diri dengan ibu bapa atau keluarga supaya tidak terjebak dengan bahaya ini. Peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa ni sangatlah penting untuk mengatasi masalah perdagangan manusia. Okay, kita tengok yang kedua. Waspada dengan tawaran gaji. Sindiket tempatan maupun antarabangsa akan menggunakan pelbagai taktik, bukan sahaja tawaran gaji yang lumayan, bahkan menipu dengan janji palsu seperti skim pemberian rawatan perubatan percuma, cuti tahunan yang panjang, peluang untuk melancong, rumah percuma dan sebagainya. Waspada sindiket penipuan pekerjaan. Tawaran gaji yang lumayan menjadi faktor individu menjadi mangsa penipuan sindiket ini. Ini contohnya bila, maaf sikit. Tak apalah, tak apa. Okey, waspada dengan tawaran gaji. Bila kerja luar negara, mereka akan offer gaji yang banyak. Dia akan tawarkan gaji yang banyak sebab mata wang mereka lebih tinggi daripada mata wang kita. Jadi, cara untuk kita mengatasi, kita kena lihat sama ada organisasi itu sah atau tidak. Lakukan sedikit kajian tentang pekerjaan yang akan kita kerjalah. Yang waspada. Okay, yang ketiga, siasat kebenaran iklan pekerjaan. Okey, ini berkait dengan yang kedua tadi. Pihak kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia perlu menapis iklan pekerjaan di internet sama ada dari dalam atau luar negara bagi memastikan bahawa iklan pekerjaan yang dipaparkan adalah sahih supaya individu yang memerlukan pekerjaan tidak tertipu. Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Okey, ini kadang-kadang selalu keluar dekat ad pop-up. Contoh, tawaran kerja di Australia, tawaran kerja di Singapura, gaji 10,000 contoh. Okay, kita kena tengok kebenaran iklan pekerjaan tersebut sebelum kita menawarkan diri untuk bekerja. Okay, yang keempat, peka dengan maklumat. Individu yang ingin bekerja di luar negara harus peka akan maklumat penting tentang destinasi pekerjaan. Ni, tempat-tempat dia pun kita kena peka. Sebelum kita pergi, kita buat research dulu. Dekat mana-mana pun, kalau kita nak pergi bercuti pun, kita akan buat kajian betul, kita buat research. Mana nak pergi, mana tempat yang kita nak lawat dulu. Sama juga dengan
untuk bekerja. Kita kena tengok destinasi pekerjaan kita. Okey, yang kelima, adakan kempen kesedaran. Kempen kesedaran yang berbentuk pendidikan serta kesedaran terhadap anti pemberdagangan manusia dan penyeludupan migran dijalankan secara berterusan di sekolah, IPTA atau IPTS dan melalui peranan media massa. Kita tengok poster-poster yang kempen kesedaran yang telah dilakukan di Malaysia. Okey, bantras pemberdagangan orang dan penyeludupan migran. Pemberdagangan orang ialah buruh paksa, eksploitasi seks, eksploitasi kanak-kanak, penjualan bayi dan penjualan organ. Okey, isu pemberdagangan manusia, kepekaan pelbagai pihak perlu dalam membantras krisis ini. Bantras pemberdagangan orang, hubungi ni. Okey. Okey, cikgu nak tanya kamu. Agensi penguatkuasa apa yang bertindak untuk mengatasi masalah parti di Malaysia? Kalau tak boleh voice, type pun tak apa. Pihak berkuasa mana yang bertanggungjawab untuk mengatasi masalah parti dalam Malaysia ni? Polis ke, askar ke? Ada siapa tahu? Dia mula dengan huruf I. Kelas ada tak ni? Immigration. Okey, yang keenam, waspada orang yang baru dikenali. Elakkan daripada memberikan maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan dan alamat rumah kepada orang lain, terutamanya individu yang baru dikenali. Ni. Elakkan memberi maklumat peribadi. Okey. Pada masa sekarang, kadang-kadang kita tak bagi pun maklumat. Orang boleh dapat maklumat kita melalui apa yang selalu kita buat. Kita selalu beli barang sekarang, keluar ke beli online? Online. Bila kita beli online, kita mesti letak alamat, betul? Okey, sekarang bagi tu cikgu, macam mana kita nak buang parcel tu dulu? Sebelum kita buang parcel, kita kena buang sebelum kita buang bungkusan parcel tu, kita kena buang apa dulu? Alamat ataupun maklumat diri yang ada dalam dekat parcel tu lah, dekat atas, dekat bungkusan tu. Terima kasih Maya. Okey, bagus. Okey, quizzes. Okey, kita dah habis tajuk keselamatan pemerdagangan manusia. Okey, sebelum kita main quizzes, cikgu nak tanya balik kamu semua. Okey. Cikgu nak tanya Maya, bagi cikgu satu cara untuk mengatasi masalah pemerdagangan manusia dalam masyarakat. Satu je cikgu nak. Buat kempen kesedaran. Meningkatkan kesedaran. Okey. Cikgu nak tanya Lam pula. Okey Lam. Apa maksud pemerdagangan manusia? Maksud pemerdagangan manusia. Tak apa Lam. Kejap lagi awak tulis, kita main dulu quizzes. Sekejap ya, cikgu buka sekejap. Okey kelas. Sekejap cikgu copy link dulu.
Perundangan yang melibatkan migrasi manusia secara haram seperti buruh secara paksa. Okey Lam, betul Lam, bagus Lam. Good job. Okey. Kelas, tekan link tu, masuk kod 045116. Seorang lagi tak masuk. Siapa ada masalah internet ke? Masalah, okey. Masalah jaringan internet boleh bagi tahu cikgu. Okey, kita start. Okey, buat betul-betul kelas. Ini siapa dapat nombor 1, 2 dan 3, macam biasa cikgu akan bagi extra mark untuk taksiran bilik darjah kamu. Okey. Selamat menjawab.
Sorry. Aduh. Maaf semua. Okey, kita sampai hujung kelas kita. Habis. Okey, nombor 1 tadi Maya. Nombor 2 Danish. Nombor 3 Lam. Tahniah kepada 3 orang tu, 3 orang tersebut dapat markah penuh untuk topik keselamatan. Okey. Sebelum cikgu habiskan kelas, cikgu nak kamu semua tulis nama dekat chat box untuk cikgu catat kehadiran hari ni. Terima kasih semua masuk kelas, join kelas kita pagi ni. Terima kasih cikgu. Kamis. Sama-sama. Tulis nama dulu. Bye Pradesh.